Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan juga sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan kitab kita iaitu Syarah Sahih Muslim. Baik, alhamdulillah saya nampak ramai teman-teman kita yang sudah masuk ke ruangan Facebook live kita daripada awal tadi kita bersiaran langsung. Ada juga kawan-kawan daripada tak kira sama ada daripada ruangan YouTube maupun daripada ruangan Facebook live kita ni sendiri ya. Kalau pertama tadi kita nampak ada Kak Sugiyarti lah di situ, dia memberikan salam ya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah Dr. Sakinah. Selamat pagi Kak Sugiyarti. Terima kasih di atas ucapan salamnya tadi kan. Kita juga Vidya di sini. Assalamualaikum Ustazah dan semua yang hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak lupa juga di situ Aliza. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam warahmatullahi. Liza, mudah-mudahan sihat ya pagi ni. Kak Som kata apa tu? Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Semoga dalam keredaan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Terima kasih ya Kak Som di atas doanya tu tadi. Kita juga ada Az. Assalamualaikum Ustazah, admin dan semua sahabat-sahabat FB. Waalaikumsalam warahmatullahi. Az, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Kita ada Zizi di situ yang juga memberikan salam, Kak Siti Sujiah kita, Kak Norza, Kak Nur Kamaria, Kak Aisyah, Kak Fauzia kita, Mak Esah juga ada dengan kita ya pada pagi ini. Terima kasih Mak Esah. Kak Amy kita, Kak Johara dan seterusnya lah semualah ya yang bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati masanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan kesabaran untuk terus-terusan menuntut ilmu. Okey, baik muslimah, sebagaimana biasanya kita berada di muka surat yang keberapa. Sila letakkan di ruangan komen di situ, nanti admin saya akan paparkan. Hari ini kita masuk muka surat yang keberapa, Liza? Muka surat 377, Kak Som. Muka surat 377, Ustazah. Liza, okay, Liza muka surat 377, sama, okay, semua sama. Semua berikan jawapan yang sama di situ. Terima kasih. So, muslimah-muslimah yang lain? Kak Aisyah, okay. Siti Hajar juga 377. Baik, kita lihat slide kita pada pagi ini. Saya pun tak nak lama-lama ya pagi ni sebab saya ngantuk. kita inilah kita lihat pada perbincangan ataupun muka surat kita pada pagi ini. Kita berada kan dah salah ni. Okay. Kita berada di muka surat yang ke-377, betul. Terima kasih semua tadi tekaannya tepat dan saya yakin di situ ada perbincangan yang telah dicatat. Okey, tapi sebelum tu saya nak tanya, minggu lepas kita bincang tentang apa muslimah? Minggu lepas kita bincang tentang apa? Ingat tak minggu lepas bincang tentang apa? Sebab ni kalau masuk-masuk terus nanti dia lost. Hari ini masuk muka surat 377. Okey, betul. Semua jawab dengan jawapan yang sama. Tapi persoalan saya minggu lepas bincang tentang apa? Yang kita nak sambung ni, hari ni. Tentang kaum Qadariyah. Okey, 1 poin lagi.
Kaum Qadariyah yang mengingkari takdir lagi. Okay, Kak Zah dengan Kak Som berikan jawapan yang sama. Ada tak lagi jawapan? Kak Mas kat situ. Cak doktor, kita bincang tentang kaum Qadariyah. Ya betul. Admin boleh keluarkan jawapan daripada muslimah-muslimah letak di bawah tu. Jadi teman-teman yang lain dapat lihat. Mana dia pergi dah hilang. Okey. Qada dan qadar. Qada dan qadar. Kak Som, adab berjalan dengan orang mulia. Okey, itu ada perbincangan kita yang terakhir. Adab berjalan dengan orang mulia. Selain daripada itu, tata tertib berbicara dengan orang yang berilmu. Okey, baik. So, ada dua perbincangan penting pada minggu lepas yang dah kita tampilkan. Pertama sekali kita bincangkan tentang kaum Qadariyah. Kenapa pendapat mereka adalah pendapat yang salah, pendapat yang tidak boleh diterima, sehingga kita menolak pendapat yang sedemikian kerana ia adalah pendapat-pendapat yang menolak takdir. Bila seseorang dia menolak takdir, bermakna dia juga menafikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki ilmu yang hebat daripada makhluk. Maknanya dia mengingkari hal tersebut. Sebab tu kita menolak pendapat kaum Qadariyah itu. Dan juga kita ada bincangkan berkenaan dengan isu yang ditimbulkan oleh dua orang yang datang berjumpa dengan Abdullah ibn Umar. Lalu kita juga belajar bagaimana cara yang ditunjukkan oleh kedua-dua mereka ketika bertemu dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhu itu tadi, iaitu Abdullah ibn Umar. Maka di situ kita juga belajar bagaimana di kalangan para ulama ini mereka meletakkan satu tata cara ataupun satu adab ketika mereka berhadapan ataupun ketika mereka bertemu dengan orang yang lebih berilmu daripada mereka. Jadi di sini kita akan sambung perbincangan tentang pertemuan itu. Pertemuan yang berlaku tersebut. Jadi bila dah bertemu kan dia dah menghimpit tu kan Abdullah ibn Umar di tengah-tengah, mereka di kanan kiri, apakah perbualan yang dibincangkan di kalangan mereka. Baik, kita masuk muka surat kita yang ke-377 di perenggan yang keempat. Ya, di perenggan yang keempat. Baik, di perenggan kita yang keempat, muka surat 377 ya, di situ kita dapati ada perkataan. Perkataan, aku rasa temanku akan menyerahkan pembicaraan padaku. Jadi setelah mereka ni berdua, okey, siapa mereka berdua ni Muslimah? Letakkan di ruangan komen, saya nak tengok ingat ke tidak. Siapa namanya? Dah berapa sesi dah? Dah dekat 4 sesi ke 5 sesi kita bincang tentang mereka ni. Siapa nama mereka berdua yang berjumpa dengan Abdullah ibn Umar dalam kisah ini? Ingat tak namanya? Senyap. Siapa mereka berdua? Sekarang ini pada perbincangan minggu lepas kita letak kejap Zazah. Siapa tu? Kak Zah jawab Yahya Ya'mar. Yahya Ya'mar. Oh, nama Yahya Ya'mar ya. Dan Humaid Yahya bin Ya'mar. Sebut elok-elok Kak Zah nama dia. Yahya bin Ya'mar. Okay, dia bukan macam Sakinah Sabtu kan. Lain. Yahya ibn Ya'mar dan juga Humaid. Yahya bin Ya'mar dan juga Humaid. Yahya bin Ya'mar dan Humaid. Okey, baik. Terima kasih.
Bukan Kak Mas, bukan Makbat. Makbat tu orang yang mengeluarkan ideologi Qadariyah tu. Dia yang menimbulkan isu tu. Okey, tapi sekarang mereka yang menghimpit Abdullah ibn Umar dalam kisah ini yang minggu lepas kita bincang, bila mereka menghimpit tu maksudnya mereka berdiri kanan dan kiri untuk bertanya kepada Abdullah ibn Umar berkenaan dengan isu takdir tu tadi. Jadi di sini dia kata perkataannya, aku rasa temanku akan menyerahkan pembicaraan padaku. Maksudnya di sini dia kata dia diam dan menyerahkan kepadaku. Jadi Yahya cerita, sekarang ini aku balik kepada Yahya. Okey, perkataan aku rasa temanku akan menyerahkan pembicaraan padaku. Jadi dalam hadis ini, dalam sanad ini, Yahya ibn Ya'mar dia ceritakan. Dia kata teman aku yang namanya Humaid tadi, yang sama-sama kita datang jumpa dengan Abdullah ibn Umar, dia rasa teman dia ini menyerahkan pembicaraan kepada dia kerana temannya tu diam sahaja. Jadi kenapa antara sebabnya Humaid dia menyerahkan pembicaraan itu kepada Yahya ibn Ya'mar. Dijelaskan kepada kita di sini lantaran kerana Yahya ibn Ya'mar dia lebih berani dan kelancaran lisanku. Ya biasalah ya muslimah, kita kadang-kadang dengan kawan-kawan kita ni kita jalan kan, tapi ada kawan kita yang lebih berani daripada kita nak tanya. Kalau beli baju dia tanya dulu kan macam tu kan. Tak apa aku tanya dengan kau. Minta kurang, aku boleh minta kurang. Kawan kita ni berani. Kita tak berani sangat lah kan. Kita macam tak apalah, okeylah, 150 pun 150 lah. Tapi kawan kita tak, kawan kita ni lagi berani sebab kelancaran lidah dia. Kawan kita ni lebih semangat, lebih, orang kata lebih sukalah tawar-menawar ni. Kita ni tak ada kemahiran itu. Jadi tak apa. Kalau kau tak nak tawar, biar aku tawarkan untuk kau. Tak apa, aku boleh cakap. So keadaannya sedemikian. Maka dalam situasi ini kita ada dua. Okay? Kita ada dua orang. Satu, Yahya ibn Ya'mar yang menceritakan hadis ini. Seterusnya kita ada Humaid teman dia. So teman dia ni agak sedikit orang kata malu-malu, tak berapa nak ke depan sangat berbicara kan. Jadi bila dah mereka berdua menghimpit Abdullah ibn Umar itu tadi, berjalan kanan dan kiri ya, Humaid kawan kepada Ya'mar ini dia diam saja. Jadi kenapa dia diam? Kerana dia nak serahkan pembicaraan itu kepada Yahya ibn Ya'mar kerana Humaid tahu Yahya ibn Ya'mar ini dia lebih lancar perbualan dia. Dia lebih berani kan untuk bertanya. Sebab nanti kalau ada orang dia tanya tersekat-sekat pun orang kata waste time kan. Nak tanya saya nak tanya lepas tu tak tanya-tanya. So leceh kan. Maka kat situ kita bagilah kepada orang yang lebih berani, lebih lancar lisannya. Kalau kita lihat dalam perbincangan kitab kita ini, dia kata di dalam sebuah riwayat disebutkan, maknanya ada riwayat yang lain. Ya, ada riwayat yang lain yang mana dia kata kerana aku adalah orang yang paling lancar berbicara. Maknanya dia adalah orang yang paling fasih. Kalau nak dibandingkan Humaid dengan Yahya ibn Ya'mar, Yahya ibn Ya'mar dia lebih lancar lisannya, lebih fasih ucapannya. Maka sebab itu dalam perbincangan ini yang mengutarakan isu tersebut kepada Abdullah ibn Umar ialah Yahya ibn Ya'mar itu sendiri. Okey, baik. Terus kita pergi kepada perenggan yang berikutnya. Kita di sini ada perkataan yang diambil daripada sanad kita dalam hadis ini, iaitu zahara qibalana nasun yaqra'una al-Quran wa yataqaffaruna al-ilm. Jadi Yahya ibn Ya'mar dia mulakan ucapan dia kepada Abdullah ibn Umar. Dia kata kepada Abdullah ibn Umar, sekejap ya. Okey. Dia kata kepada Abdullah ibn Umar, Zahara kibalana nasun. Sesungguhnya telah melihat, maknanya telah muncul dari kalangan kami sekelompok manusia. Sorry kalau font dia agak kecil di situ. Boleh refer pada kitab lah kalau siapa yang ada kitab. Okey.
ini sebagai bantuan untuk orang kata alat bantu mengajar saya lah untuk berikan kefahaman yang lebih sedikit lah walaupun font dia kecil kan. Kalau tak nampak nanti tak apa, nanti boleh download nota daripada Telegram saya. Okey. Sekarang ini Yahya ibn Ya'mar dia kata kepada Abdullah ibn Umar. Di Basrah, mana tempat yang dia duduk, ada sekelompok manusia yang muncul. Maknanya ada sekumpulan orang ni yang mereka ini muncul. Yahya ibn Ya'mar beritahu kepada Abdullah ibn Umar, mereka ni bagaimana? Okay, mereka tu bagaimana? Pertama, Abdullah ibn Umar, Yahya ibn Ya'mar kata, hum yaqra'una al-Quran. Sekelompok manusia yang muncul ini, mereka adalah orang yang membaca Al-Quran. Wa yataqaffaruna al-ilm. Dan orang yang membicarakan ilmu. Maknanya mereka ni bukan calang-calang orang. Boleh kita kategorikan sebagai ilmuwan, bijak, orang yang pandai. Kan? Dan juga beragama. Beragama. Kerana apa? Pertama, mereka ni baca Al-Quran. Yahya kata kepada Abdullah ibn Umar, mereka ni baca Al-Quran. Dan mereka juga orang yang membicarakan tentang ilmu. Yang sentiasa discuss tentang isu-isu, tentang ilmu, tentang agama, hukum hakam. Ini, kumpulan ini muncul di tengah-tengah mereka. Imam An-Nawawi ketika dia syarahkan tentang perkataan yataqaffaruna al-ilm yang merupakan kata dasar daripada taqaffara. Ya, saya letak di situ taqaffara. Dia kata apa? Maksud taqaffara di sini adalah menuntut ilmu dan membicarakannya. Jadi orang yang muncul di Basrah itu tadi, mereka bukan saja di kalangan ahli ibadah yang baca Al-Quran. Tetapi mereka adalah orang yang mana suka untuk menuntut ilmu dan membincangkan tentang ilmu yang mereka pelajari. Okey, baik. Itu maksud taqaffara. Kemudian, ini dikatakan sebagai makna yang lebih masyhur. Namun, ada yang mengatakan bahawa maknanya mereka adalah mereka mengumpulkannya. Jadi, ada juga maksud yang diberikan di kalangan para ulama bahasa ni kan. Mereka kata maksud taqaffara ialah orang yang mana mereka menuntut ilmu dan mengumpul ilmu itu. Mengumpul ilmu tu maknanya banyak ilmu yang mereka pelajari dalam kehidupan mereka. Baik. Di sini didatangkan kepada kita dengan perbahasan yang lain berkenaan dengan perkataan ini, penggunaan perkataan ini. Jadi ada di kalangan sebahagian syekh telah meriwayatkan dari jalan Ibn Mahan. Mereka menggunakan perkataan yatafaqqarun. Beza ya. Tadi taqaffara. Ini tafaqqaru. Dia fa, mula-mula qaf dengan fa. Tapi sekarang fa dengan qaf. Saya highlightkan warna kuning di situ untuk beri satu perbezaan supaya muslimah semua nampak di mana letak perbezaannya. Kalau tadi kita baca yataqaffarun. Okey, sekarang ini ada di kalangan para ulama mereka menyebutkan yatafaqqarun. Maknanya dia mulakan dengan huruf fa. Adakah maksudnya berbeza? Di sini kalau kita menggunakan perkataan yatafaqqarun, tadi yataqaffarun, sekarang yatafaqqarun. Okey. Bunyi nak dekat sama tapi kalau dengar betul-betul dan lihat betul-betul dia berbeza. Di sini dikatakan bahawa yatafaqqarun yang dengan mendahulukan huruf fa. Asal dalam hadis guna huruf qaf terlebih dahulu. Sekarang kita guna huruf fa terlebih dahulu. Dan di kalangan para ulama magharibah ini, mereka kata itu juga bacaan yang betul. Jadi kalau ada orang baca hadis ini dengan lafaz wa yatafaqqarunal ilm, dia tak baca wa yataqaffarunal ilm. Beza ya dua-dua itu, kita kata yes, betul bacaan dia, tak salah. Kerana apa? Maksudnya tak jauh beza. Okay, yataqaffarun dengan yatafaqqarun
Kedua-duanya boleh dibaca kerana maksudnya tak jauh. Kalau kita baca yatafakkarun, maksudnya di sini ialah menuntut ilmu dan mengeluarkan rahsia yang tersembunyi darinya. Maksudnya dia menuntut ilmu dengan terperinci, lalu dia bahaskan pendetilannya, hal-hal yang terperinci, rahsia-rahsia daripada ilmu tu semua. Dia keluarkan, dia bincang sedalam-dalamnya. Ini kita guna perkataan yatafakkarun. Baik, seterusnya. Ada juga diriwayatkan pada selain kitab Sahih Muslim. Maknanya dalam kitab Sahih Muslim ada juga mereka yang meriwayatkan hadis ini menggunakan perkataan yataqaffawun. Yataqaffawun yang bermaksud membahas. Di kalangan para ulama kata itu juga benar. Dan Imam An-Nawawi juga kata dalam kitab ini, betul. Cara bacaan yang begitu boleh diterima kerana maknanya juga sama sebagai maksud taqaffara, iaitu menuntut ilmu, dan tapi kalau kita guna yatafaqaun, maksudnya ialah kita membahaskan ilmu tersebut. Manakala di sini Imam An-Nawawi juga ada memetik perbincangan daripada Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad dia kata, aku melihat sebahagian mereka berkata yataqa'arun. Dia kalau tadi kan 3 perkataan yang di atas itu dia hampir-hampir sama kan? Okey, taqaffara, tafakkara, ta yataqaffaun. Dia nak dekat-dekat sama kan bunyi dia. Tapi bila masuk pendapat Al-Qadhi Iyad di sini, bacaan untuk perkataan ini bunyi dia lain. Kerana apa? Dia letak ain dekat situ. Iaitu dia baca yataqa'arun. Dia kata ada sebahagian di kalangan para ulama mereka membaca dengan huruf ain. Okey, yataqa'arun. Dan dia menafsirkan bahawa mereka mencari ilmu yang rumit dan tersembunyi. Tapi maksudnya masih lagi tentang ilmu. Masih lagi tentang kita keluar cari ilmu, kita belajar. Kemudian kita cari ilmu itu secara terperinci, pendetilannya yang begitu mantap. Maknanya dengan apa jua lafaz yang kita gunakan untuk perkataan itu, sama ada kita guna yataqaffarun, yatafakkarun, yatafaqaun ataupun yataqa'arun itu tadi, keempat-empat perkataan ini bermaksud mencari ilmu, membahaskan ilmu secara terperinci. Okey? Boleh lihat ya perbezaannya di situ sebagaimana yang telah dibahaskan dalam kitab kita. Nanti boleh dibuatlah catatan di kitab itu, kerana bagi saya susah sedikit kalau dalam buku ni dia tak letakkan dalam bahasa Arabnya, dia guna bahasa Melayu tu kan, jadi kita tak nampak. Bila kita tulis dalam bahasa Arab baru kita nampak. Satu fa, satu qaf, satu qaf, satu fa, satu ain, satu waw, jadi kita nampak perkataan itu. Kalau kita cuma baca saja dalam bahasa Melayu tu kan, kita tak dapat bezakan di mana perbezaannya, bunyi semua hampir sama. Sebab itu di sini saya datangkan dengan bahasa Arabnya supaya muslimah-muslimah semua dapat catat, kemudian dapat bezakan. Tapi yang penting walaupun sebutan perkataannya berbeza, maksudnya hampir sama. Jadi kalau kita baca hadis yang sama ini mungkin di kitab lain, tapi kemudian bila kita baca tu lafaznya berbeza. Kan mungkin bila kita baca dalam kitab lain, kita baca yataqa'arun. Kita tak kata, oh salah rupanya kitab ni dicatat. Tak salah. Ia adalah kita panggil maksud yang sama, cuma lafaz itu sahaja yang berbeza. Okey, baik. Terus kita lihat pada perenggan kita yang berikutnya. Di sini kita ada satu lagi keadaan ataupun perkataan lah. Ini setelah Yahya, dia bercakap kepada Abdullah ibn Umar berkenaan dengan kaum yang muncul ataupun sekelompok manusia yang muncul di tengah-tengah mereka. Ingat, jangan lupa, pertama, mereka adalah orang yang membaca Al-Quran dan mereka adalah orang yang membincangkan ilmu.
Mereka cari ilmu lalu mereka membincangkan ilmu itu dengan tuntas, dengan detail. Jadi Yahya ibn Ya'mar dia pun menyebutkan kepada Abdullah ibn Umar tentang sifat mereka. Okay, kalau kita rujuk pada perenggan yang berikutnya di situ, perkataannya dalam bahasa Arab, dalam hadis kita, وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ. Maksudnya, lalu dia menjelaskan tentang kondisi mereka. Sebenarnya, perkataan ini, ia adalah berasal dari perkataan sebahagian perawi selain Yahya ibn Ya'mar. Maknanya, وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ ini bukan kata-kata Yahya bin Ya'mar. Ia adalah kata-kata daripada perawi yang meriwayatkan cerita ini. Dan pendapat yang lebih tepat, siapakah yang menggunakan perkataan وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ lalu dimuatkan dalam sanad ini, namanya ialah Ibn Buraidah. Okey, perkataan ini iaitu وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ, ia bukan ucapan daripada Yahya ibn Ya'mar, tetapi ia adalah ucapan daripada Ibn Buraidah yang mana dia telah meriwayatkan kisah ini dari Yahya ibn Ya'mar sendiri. Maka maksud daripada وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ di sini, iaitu lalu dia menjelaskan tentang kondisi mereka, ialah Ibn Ya'mar, iaitu Yahya, menyebutkan keadaan mereka dan menyifati mereka dengan keutamaan di dalam ilmu dan bersungguh-sungguh di dalam meraih dan memperhatikannya. Jadi kita faham begini ya muslimah, ketika Yahya ibn Ya'mar dan Humaid dia jumpa dengan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Yahya ibn Ya'mar dia beritahu kepada Abdullah ibn Umar, orang yang muncul di kalangan kami ini, lalu dia describe. Okay, dia sifatkan, dia jelaskan secara terperinci kepada Ibn Umar, iaitu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, berkenaan dengan orang yang muncul ini. Ada dua tadi ciri yang kita dah sebutkan, iaitu orang yang baca Al-Quran dan mencari ilmu. Maka inilah yang disebutkan oleh Yahya ibn Ya'mar kepada Abdullah ibn Umar. Dan maksud daripada وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ pada slide kita ini ialah Yahya ibn Ya'mar, dia ceritakan secara terperinci bagaimana keadaan mereka itu, iaitu orang yang baru muncul di tengah-tengah mereka ini, baca Al-Quran, mereka mencari ilmu dan membahaskannya secara tuntas sebelum Yahya ibn Ya'mar beritahu masalah yang sebenar. Maknanya dia letakkan, orang kata, background dia. Ni background study ya. Dia punya latar belakang kisah tu bagaimana. Sebelum dia terus tanya, dia beritahu. Ini saya kata gini muslimah. Kadang-kadang kita ni penting sebelum kita tanya ataupun sebelum kita keluarkan satu isu kepada guru kita. Kita nak tanya kepada guru kita perlu ceritakan dengan detail sebelum kita tanya. Kerana jawapan ia berbeza berdasarkan kepada kes. Saya juga begitu. Kita akan berikan jawapan yang berbeza melihat kepada kes-kes yang tertentu. That's why penting kita tahu latar belakang cerita secara terperinci. Dia tak boleh tiba-tiba shoot, Ustazah apa hukum ni? Ustazah apa gini? Sebab masalah A dan masalah B dia tak sama. Walaupun mungkin soalannya sama. Faham ya? Kita ada dua orang. Dua orang ini datang kepada kita, dua-dua tanya soalan yang sama. Tapi soalan yang sama itu mungkin, kemungkinan besar, ia muncul berdasarkan daripada kes yang berbeza. Sebab itu, bila seseorang guru dia nak menjawab soalan daripada pelajar, dia perlu dengar, dia perlu tanya dalam-dalam sebelum dia berikan jawapan. Jadi sebab itu di sini juga kita lihat Yahya ibn Ya'mar dia tunjukkan kepada kita sebelum dia tanya kepada Abdullah ibn Umar, dia beritahu kepada Abdullah ibn Umar bagaimana keadaan orang yang dia nak tanyakan ini. Dia ceritakan dulu, orang ni dia baca Al-Quran, dia ni adalah orang yang mencari ilmu dan membahaskan ilmu secara detail. Maknanya kalau kita kata
perkataan yataqaffarun tu tadi, bukan kita kata macam sekarang tau, duduk baca buku, kisah Sakinah, lah. Lepas tu kita balik tutup buku, dah minggu depan lupa, macam gitu. Dia tak gitu. Tapi orang ini dia belajar sungguh-sungguh, kemudian dia discuss dengan kawan-kawan dia. Macam mana gini oh ya, diorang pun bincang-bincang, akhirnya mereka ada pendapat mereka sendiri. Ini kita panggil sebagai orang yang yataqaffar tu tadi. Yataqaffarun, yang betul-betul belajar dan membincangkan ilmu. Maknanya dia bukan orang kata belajar touch and go. Duduk-duduk dengar-dengar ketawa-ketawa, kelakar Ustazah Sakinah, macam tu. Bukan. Maknanya ni betul-betul belajar sungguh-sungguh ni. Orangnya begitu keadaannya. Jadi Yahya ibn Ya'mar ini dia cerita tentang latar belakang kes. Latar belakang kes. Dan ini juga saya ingin jadikan ia sebagai pengajaran untuk kita yang muslimah dalam apa jua keadaan bila kita nak tanya dengan guru kita, pastikan kes itu adalah ataupun soalan itu adalah soalan yang jelas. Soalan yang jelas, yang guru faham dan guru boleh berikan jawapan yang jelas juga. Kalau kita rasa kita tak nak cerita, kan, jangan tanya. Jangan tanya. Sebab bagi saya guru akan tanya terlebih dahulu, macam mana boleh berlaku hal itu dan kenapa awak tanya soalan tersebut. Okey, sebab tu terus terang saya kata, saya tak suka jawab soalan di IG saya ataupun di Facebook saya. Banyak DMs, banyak message ni saya tak reply. Sebab saya bimbang ini kalau jawab, dia akan memberikan satu jawapan yang salah, mungkin tak sesuai dengan orang ini. Dia lagi cantik kalau jumpa saya. Kalau nak jumpa saya, kena datang kuliah saya. Okey? Nak jumpa saya, kena datang kuliah saya. Duduk dalam kuliah saya, boleh jumpa saya. So kalau berharap saya jawab DM tu kan, hanya yang bertuah saja. Hanya yang bertuah saja. Yang saya faham pada duduk perkara. Sebab kalau saya tanya, kan, apa masalah dia berjela-jela panjang lebar. Kan saya pun banyak kerja. Kita tak sempat. Kalau kita nak hadap satu soalan tu berjela-jela, nanti sampai ke 3, 4, 5 hari berbual je kan. Itu pun tak elok jugalah. Kadang jemaah ni pun masalah juga. Bila sekali kita dah reply, kita jadi pusat pertanyaan. Itu yang masalah juga. Minta maaf saya kata gini, ia jadi pusat pertanyaan. Kan sikit-sikit tanya, sikit tanya lah sudah. Ini pun adab juga kita dengan guru. Jadi ada benda-benda ni, kadang-kadang benda kecil-kecil tak payahlah. Nak tanya semua. Guru pun ada perkara-perkara yang dia nak selesaikan. Okey, so ini pengajaran yang boleh kita dapati daripada kisah wa zakara min sya'nihim, yang mana menyebutkan berkenaan dengan latar belakangnya kes itu sebelum dia beritahu duduk perkara yang sebenarnya. Baik, seterus kita lihat kepada muka surat kita 378 di sini. Ada perkataannya di situ. Yaz'umuna an la qadara wa anna al-amra unufun. Ini baru Yahya ibn Ya'mar dia masuk kepada persoalan dia. Jadi Yahya ibn Ya'mar dia beritahu kepada Abdullah ibn Umar. Tadi kan macam mana orang ini, dia dah berikan sifat dia dah describe dengan terperinci berkenaan dengan orang yang muncul di Basrah tu kan. Terus dia kata, tetapi wa annahum yaz'umuna alla qadara wa annal amra unufun. Maksudnya, tetapi orang yang baca Al-Quran tersebut, mereka yang menuntut ilmu dan membincangkannya secara terperinci di kalangan mereka, mereka juga adalah orang yang beranggapan bahawa takdir ini tidak ada. Maknanya mereka tak percaya dengan qada dan qadar. Tapi baca Quran, ini dia punya isu. Tapi dia baca Quran. Kan, kita suka, dia baca Quran tau. Dia beramal tau maknanya. Dia belajar, orang yang belajar. Kan, kita keluarkan satu isu yang begitu. Cuma masalahnya, mereka ni orang yang tak percaya pada takdir. Isu ni, ya muslimah, kita bukan kata dululah, hari ni pun ada. Tak sampai sekarang, kita nampak ada orang dia, bagus ilmu dia bagus, mantap. Tapi ada benda terplaying out sikit. Ada benda, asal pula dia cakap macam gini? Asal pula pemikirannya gini?
Tapi orangnya bagus. Tengok, Masya Allah orangnya kan. Orangnya bagus. Cakap pasal agama, berentung-rentung, bagus. Ya, lepas tu cakap tentang ilmu ni semua, belajar. Tapi tak solat. Biasa nampak orang gitu kan. Tapi tak solat, pelik Ada, maknanya kes macam gitu, orang yang begitu sejak dulu lagi dah ada. Dah muncul dah. Sejak zaman sahabat dah muncul dah orang yang macam ini. Dia cakap hebat, maknanya kita kenal dia sebagai di kalangan orang ilmuwan yang bagus, yang ada status, kedudukan yang tinggi. Tapi ada benda-benda dalam agama ni dia bermasalah. Dia tak buat ataupun dia ingkari. Ya, tapi orangnya bijak, Masya Allah. Itu yang dihairankan ataupun itu yang dipersoalkan oleh Yahya ibn Ya'mar dan juga Humaid itu tadi kepada Abdullah ibn Umar. Orang yang dia baca Al-Quran, orang yang mana mereka ini belajar sungguh-sungguh, menuntut ilmu dan mereka membincangkan ilmu itu, cuma masalahnya di sini, Abdullah ibn Umar, dia kata, mereka ini beranggapan bahawa takdir tak ada. Takdir itu tak ada, maknanya qadar ni tak ada. Dan mereka kata setiap sesuatu ini terjadi bukanlah berdasarkan ketentuan Allah. Dia jadi macam tu saja. Kan Allah, makna di sini, makna yang diberikan oleh Imam An-Nawawi untuk perkataan ini, dia kata apa dalam kitab kita? Maknanya segala sesuatu yang terjadi tanpa didahului oleh takdir. Maksud daripada isu yang diutarakan ini ialah Imam An-Nawawi kata mereka ini kata kepada maknanya mereka ini mengeluarkan satu ideologi yang mana mereka kata segala apa yang terjadi segala apa yang terjadi tanpa didahului oleh takdir dan ilmu dari Allah Ta'ala. Bagi mereka, Allah tak tahu satu benda pun tentang apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Tak ada kena-mengena dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bahaya pendapat ni. Kemudian yang kedua, poin kita yang kedua di sini, juga dia kata sesungguhnya Allah hanya mengetahuinya setelah sesuatu itu terjadi. Sebagaimana pendapat Qadariyah. Nak katanya di sini, orang ini, mereka ni, kumpulan manusia ni yang muncul di Basrah pada waktu itu. Mereka adalah orang yang bijak, orang yang beragama, yang membincangkan tentang ilmu agama ini yang mereka belajar. Cuma masalahnya mereka adalah orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar. Mereka jadi orang yang mana mengatakan bahawa Allah itu tidak tahu apa-apa. Allah tahu setelah perkara itu terjadi. Dan di sini Imam An-Nawawi menyatakan bahawa jika seseorang berkata demikian, maknanya jika seseorang itu dia berpegang dengan akidah ini, dengan pendapat ini, kan, dan dia percaya dan dia membenarkan apa yang disebutkan ini, Imam An-Nawawi mengatakan ini adalah dusta. Ini adalah perkara yang sesat dan mengada-ngada. Mengada-ngada tu maksudnya bukan kita kata ngada-ngada, bukan gitu, tapi maksudnya lah dia mereka-reka pendapat itu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersih, tu jauh daripada sifat-sifat yang mereka sebutkan tu tadi. Dan Imam An-Nawawi ni mendoakan kita semua, dia kata apa? Semoga Allah memelihara kita dan seluruh kaum muslimin daripada pendapat-pendapat yang begini. Amin. Jadi Imam An-Nawawi dia berdoa, moga Allah pelihara kita, akidah kita ini daripada pendapat-pendapat yang begini. Baik. Bila Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma itu tadi mendengar isu yang diutarakan oleh Yahya ibn Ya'mar tentang orang yang dia baca Al-Quran, mereka ini adalah orang yang belajar agama, kemudian mereka membincangkan tentang agama itu ilmu lah di sini ya. Tetapi masalahnya mereka adalah orang yang tidak percaya kepada takdir. Apa jawapan yang diberikan oleh Abdullah ibn Umar? Abdullah ibn Umar dia pun menjawab. Okay, ni ada pada perenggan kita yang kedua di muka surat 378. Abdullah ibn Umar dia kata, apabila kamu berjumpa dengan mereka,
maka kabarkanlah kepada mereka bahawa aku berlepas diri dari mereka. Maknanya Abdullah ibn Umar kata, aku tak ada kena-mengena dengan orang yang berpegang dengan pendapat yang begini. Dan dia kata apa? Dan sesungguhnya mereka juga berlepas diri dari aku. Dan mereka juga tak ada kena-mengena dengan aku. Maksudnya pendapat-pendapat yang begini, mereka sama ada aku ataupun mereka, kita tidak bersependapat dan kita tidak ada kena-mengena dengan orang-orang yang begini. Dan Abdullah ibn Umar di dalam ucapannya ini, dia kata kepada Yahya ibn Ya'mar dan Humair itu tadi kan, dia kata, dan demi zat yang mana Abdullah ibn Umar bersumpah dengannya. Di sini Abdullah ibn Umar dia bersumpah dengan nama Allah. Dia kata, jika salah seorang dari mereka, siapa mereka yang berpegang dengan pendapat tadi, memiliki emas sebesar gunung Uhud. Maknanya kalaulah mereka ini ada emas sebesar gunung Uhud, maknanya sebanyak gunung Uhud, kan emas itu, lalu mereka menginfakkan sebanyak gunung Uhud itu, Abdullah ibn Umar kata, nescaya Allah tidak akan menerima infak itu sehingga dia beriman kepada takdir. Jadi Abdullah ibn Umar kata, Allah tak terima kalau mereka ini yang tidak beriman kepada takdir, kalau mereka ada emas segunung Uhud itu, lalu mereka dermakan, mereka sedekahkan, mereka infakkan segunung Uhud emas itu, Allah tak terima infak mereka sampai mereka jadi orang yang mana beriman kepada takdir Allah. Imam An-Nawawi kata, maksud daripada keseluruhan ucapan Abdullah ibn Umar di sini ialah jelas menunjukkan kepada pengkafirannya. Maaf slide saya itu terbalik perkataan tu. Bukan pengakfirannya, pengkafirannya. Jelas menunjukkan pengkafirannya, maksudnya penolakannya terhadap kaum Qadariyah. Maksudnya Abdullah ibn Umar tidak terima apa yang difahami, apa yang dipegang oleh kaum Qadariyah itu tadi yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang menafikan ilmu Allah, mereka yang mengatakan Allah tu tak tahu satu benda pun, mereka ini adalah orang yang mana ditolak pendapatnya oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Baik, seterusnya. Al-Qadi Iyad, di situ kita ada beberapa pendapat di kalangan para ulama hadis tentang maksud daripada ungkapan kata Abdullah ibn Umar. Baik. Pertama sekali kita lihat ialah pendapat Al-Qadi Iyad. Al-Qadi Iyad dia kata, hal tersebut berlaku pada kaum Qadariyah pertama yang menafikan ilmu Ta'ala terhadap alam semesta. Kenapa Al-Qadi Iyad kata kaum Qadariyah pertama? Ini soalan saya tanya kepada muslimah-muslimah yang ikuti pengajian saya. Kenapa dia kata kaum Qadariyah pertama? Minggu lepas kita ada bincangkan tentang kaum Qadariyah ini. Kenapa dia kata ia berlaku pada kaum Qadariyah yang pertama? Sila berikan jawapan. Saya nak lihat betul ke tidak jawapannya. Kalau dia kata ia berlaku kepada kaum Qadariyah pertama, bermakna di situ ada kaum Qadariyah yang kedua. Apa beza kaum Qadariyah pertama dan kaum Qadariyah yang kedua? Sehingga hal ini hanya dikhususkan kepada kaum Qadariyah yang pertama. Itu soalan saya. Ada sesiapa yang tahu? Kalau tak tahu letak ya jawapan kita tak tahu Ustazah, jadi saya jelas. Saya tak perlu tunggu lama-lama. Macam mana? Kak Mas, tahu tak? Kenapa Al-Qadi Iyad kata ini berlaku, hukum ini berlaku yang mana menolak ataupun macam mana kata tak tahu. Fatimah kata, Kak Fatimah kata tak tahu. Sampai dia letak peluh kepala dia. Kaum Qadariyah yang pertama, Kak Som kata kaum Qadariyah yang pertama mengingkari adanya takdir. Yang pertama tolak both. Both, apa maksud both di sini?
Liza kata tak tahu. Tak tahu ketawa kiki. Okey. Tak apa, tak tahu pun tak apa. Nanti saya jelaskan. Cuma nak recap balik ni. Apa ni, muslimah-muslimah kita ingat tak apa yang saya bincangkan minggu lepas? Okey, tak apa. Saya bagi masa untuk menaip. Silakan. Suara saya dah nak hilang ni. Tak tahu Ustazah. Oh, Mak Isa kata tak tahu. Mak Isa datang tak minggu lepas? Okey, ini yang mana Kak Som? Pertama ke kedua? Apa beza kaum Qadariyah yang pertama dan kaum Qadariyah yang kedua? Sehingga Al-Qadi Iyad, okay, dia kata ini berlaku hanya untuk kaum Qadariyah yang pertama. Kak Som kata mereka katakan Allah tidak mengetahui dan hanya dapat dan hanya dapat mengetahui setelah terjadinya sesuatu. Okay, Diana kata tak tahu. Okay. Qadariyah pertama mengatakan Allah tidak mentakdirkan dan tidak mengetahui dan Allah tidak mengetahui setelah sesuatu terjadi. Okey, yang pertama. Yang kedua, kenapa yang kedua tak berlaku pula hukum ini? Kenapa kaum Qadariyah yang kedua tak berlaku pula hukum ini? Kenapa Al-Qadi Iyad kata ia hanya berlaku untuk yang pertama, yang kedua tidak? Yang kedua, mereka katakan takdir yang baik dari Allah dan takdir yang buruk bukan dari Allah. Masya Allah. Okay, akhirnya keluar juga yang kedua. So kita ada dua. Okay, ada dua kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah yang awal, yang muncul, mereka tolak terus semua. Takdir baik, takdir buruk, semua bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak tahu sesuatu apapun. Tapi kemudian kelompok kaum Qadariyah yang pertama ini dah tak ada. Lalu muncul yang kedua yang mana mereka memperbaiki ideologi mereka. Mereka kata, oh, takdir baik saja daripada Allah, takdir buruk bukan daripada Allah. Jadi sebab itu di sini, kenapa Al-Qadi Iyad kata ia hanya berlaku kepada kaum Qadariyah yang pertama? Kerana kaum Qadariyah yang kedua, mereka percaya kepada takdir. Cuma mereka membahagikan ia kepada dua. Tapi by right tak boleh lah ya. Dia sebenarnya mesti kita kena percaya dua-dua itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sini Al-Qadi Iyad dia agak lenient pada pendapat dia di situ. Dia berikan pendapat yang sedikit tidak begitu tegas sangat-sangat. Dan dia kata hal tersebut hanya berlaku kepada kaum Qadariyah yang menolak takdir secara keseluruhannya. Yang mana mereka itu menafikan ilmu Allah Ta'ala terhadap alam semesta. Berbeza dengan kaum Qadariyah yang kedua. Sebab kaum Qadariyah yang kedua ini, mereka percaya. Kita kata at least dia percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu mentakdirkan yang baik. Cuma yang buruk itulah mereka tak percayalah itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya. Dia juga mengatakan bahawa orang yang dia juga menambah bahawa orang yang mengatakan demikian adalah kafir. Demikianlah pendapat majoriti ulama. Jadi bagi Al-Qadi Iyad ini, kenapa Abdullah ibn Umar dikata sedemikian, ia adalah satu pendapat yang mengatakan sesiapa yang tidak percaya kepada takdir Allah, mereka ini kita tak anggap sebagai orang yang beriman. Okay, yang bahasa kasarnya kafir itulah ya. Okay. Mereka ni kita tidak anggap sebagai orang yang beriman. Begitulah pendapat majoriti di kalangan para ulama. Tetapi ada juga pendapat di kalangan para ulama kita. Okay, di sini Imam An-Nawawi dia jelaskan. Dia kata kita tak kata mereka ni orang yang kafir. Maksud Abdullah ibn Umar yang mana mereka itu adalah orang yang tidak beriman kepada takdir Allah itu bukanlah bermakna orang ini orang yang kafir. Mungkin, dia kata, mungkin maksud kafir bukan pengkafiran yang mengeluarkan seseorang daripada agama. Tetapi maksudnya adalah kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud mereka itu adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini pendapat yang kedua. Mereka tak kata kafir ni maksudnya keluar daripada agama, tetapi hanya sekadar yang dimaksudkan oleh Abdullah ibn Umar itu orang-orang yang tidak mempercayai kepada takdir Allah tersebut adalah orang yang kufur pada nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Namun, pendapat yang kedua ini dibidas oleh pendapat yang ketiga. Kan? Pendapat lain yang mana mengatakan di sini dia kata kalau kita nak kata begitu kan, tetapi perkataan nescaya Allah tidak akan menerima infak itu darinya. Abdullah ibn Umar dalam dialognya tadi, Abdullah ibn Umar kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala kalau mereka ini kalau mereka ini menginfakkan emas segunung Uhud sekalipun, Allah tidak akan menerima infak mereka. Kita boleh fahami daripada ayat yang diucapkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma itu tadi, bila dia dengar tentang orang yang menolak takdir ini kan, dengan maksud ialah bahawa ini jelas menunjukkan pengkafiran kerana sesungguhnya gugurnya suatu amalan salah satunya disebabkan oleh kekufuran. Maknanya sesuatu amalan itu gugur, maknanya tidak diterima ialah kerana berlakunya kekufuran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pendapat yang ketiga inilah, yang mana dia menolak pendapat yang kedua. Kenapa pula kita nak kata Abdullah ibn Umar itu kata bahawa maksudnya ialah kufur pada nikmat Allah? Sedangkan Abdullah ibn Umar dalam dialognya secara jelas menunjukkan kepada kita bahawa dia kata kalau orang yang tadi tak percaya kepada takdir itu kan, mereka infakkan harta segunung Uhud, emas segunung Uhud, Allah tak terima amalan mereka itu, menunjukkan kepada kita bahawa amalan tak diterima kerana berlakunya kekufuran terhadap satu perkara yang terdapat dalam agama. Namun pendapat ini juga dia kata begini, tetapi boleh juga dikatakan pada seorang Muslim. Maknanya kalaulah kita kata dia ni bukan orang yang bukanlah orang yang kafir. Maksudnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi boleh melembutkan lagi. Kita masih lagi boleh melembutkan lagi pendapat ini. Maksud saya melembutkan lagi pendapat ini tidak menggunakan pendapat yang mana menolak terus mereka ini orang yang beriman. Ya, dengan kata bahawa boleh jadi. Boleh jadi. Dikatakan pada seorang Muslim bahawa amalannya tidak diterima kerana kemaksiatannya meskipun amalan itu sah. Ada amalan dia sah. Tetapi ia tidak diterima. Maksud sah tu amalan dia betul. Dia buat amalan tu betul. Cuma ia tidak diterima kerana kemaksiatan yang dia lakukan. Kita boleh faham sedemikian pada ucapan daripada Abdullah ibn Umar itu tadi. Orang ini, dia sah. Dia sedekah tadi sah. Kan? Cuma kita kata tak diterima amalan tersebut kerana dia ada buat hal-hal yang maksiat. Kadang-kadang berlaku pada diri seseorang, pada sebuah amalan yang dilakukan. Amalan itu sah di sisi kita, kita nampak amalan tu bagus, semuanya bagus. Cuma adakah ia diterima ataupun tidak? Kemungkinan besar ia tidak diterima kerana ada kemaksiatan yang dia lakukan. Dia macam ni Muslimah. Kita nak puasa kan besok kan? Kita kata orang tu dia puasa. Dia tak makan, dia tak minum. Sah puasanya? Yes, puasanya sah. Tapi bagaimana kalau dia tak jaga ucapan dia? Mulutnya jahat, maki sana maki sini, kan? Buat jahat pada orang lain. Tapi puasa ni, kita tengok puasa dia, sah lah puasa dia. Sebab dia tak makan dan tak minum. Dia tak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa dia. Tapi Nabi kata puasa orang yang begini adalah puasa yang sia-sia. Walaupun puasa dia sah. Nampak ya? Itu maksudnya di sini. Walaupun puasa dia sah, tapi puasanya itu adalah puasa yang hanya setakat lapar dan dahaga.
Tapi adakah kita kata, puasa kau batal tau sebab engkau maki orang tu? Tak, kita tak kata puasa dia batal. Kita tak masukkan kategori memaki hamun orang lain dalam keadaan kita berpuasa, puasa kita batal. Tak, kita tak kata demikian. Tapi kita panggil ia adalah puasa yang sia-sia. Walaupun puasa dia sah. Okay, walaupun puasanya sah. Ini dimasukkan dengan pendapat yang ketiga itu tadi. Okay, baik. Seterusnya. Ada ke seterusnya? Ada. Asyik baik ada. Ini kena tak ada dah. Sebelum kita masuk kepada pendapat yang berikutnya di sini ataupun perbincangan yang berikutnya di sini. Dalam kitab kita di muka surat 378 di situ ada perkataan lalu menginfakkannya. Dah bunyi guruh dah dekat atas ni. Perkataannya lalu menginfakkannya, yakni jalan Allah Ta'ala sebagai bentuk ketaatan kepadanya. Sebelum kita masuk pada perkataan ini, sila lihat di muka surat 378. Saya tak letak di slide saya sebab perbincangannya ringkas sahaja. Perkataannya lalu menginfakkannya, yakni jalan Allah Ta'ala sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seterusnya kita ada perkataan la yura alaihi atharus safari. Ini maknanya dah masuk pada datangnya seorang lelaki yang bertemu dengan Nabi SAW. Kerana begini muslimah, ketika Abdullah ibn Umar dia berikan jawapannya tu tadi kan, okay? Abdullah ibn Umar dia beritahu kepada Yahya ibn Ya'mar dan juga Humaid kenapa dia kata amalan tersebut adalah amalan yang tidak diterima oleh Allah, sehinggalah mereka itu tadi yang tidak beriman kepada takdir beriman kepada takdir. Bila mereka beriman kepada takdir, barulah Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima amalan tersebut. Seterusnya, Abdullah ibn Umar dia datangkan kepada kita dengan dalil. Dalil yang kita dah bincangkan lah berkenaan dengan datangnya seseorang kepada Nabi SAW yang bertanyakan tentang sesuatu. Jadi sebab itu di sini kalau kita lihat pada muka surat 379, perkataan yang pertama di situ kan, la yura alaihi atharus safari. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh. Jadi Abdullah ibn Umar dia ceritakan dengan satu kisah yang mana ada seorang lelaki yang datang bertemu dengan Nabi SAW yang masuk dalam majlis ilmu Nabi SAW disaksikan di kalangan para sahabat, iaitu ayahnya sendiri Umar bin Al-Khattab menyaksikan kes itu, peristiwa itu yang ceritakan kepada Abdullah ibn Umar. Dan di sini kita dapati bahawa lelaki tersebut dia datang dalam keadaan yang la yura alaihi atharus safari. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan yang jauh. Itu sajalah dia jelaskan. Seterusnya, apa yang berlaku? Lelaki ini yang datang dalam keadaan yang sedemikian, kalau kita rujuk pada teks penuhnya di muka surat 347, ya. Sebentar sekejap je, sebentar saja. Sebentar, sekejap je. Okey. Saya dah kembali. Boleh admin paparkan wajah saya? Terima kasih. Hujan. Saya tutup tingkap dulu ya. Kalau tak nanti air masuk dalam. Banjir nanti rumah saya. Tutup tingkap dulu. Okey. Masya Allah ya, hujan pagi-pagi ni. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Baik. Jadi lelaki ini, ya muslimah, kalau kita nak rujuk kepada teks penuhnya berkenaan dengan lelaki itu, mungkin ada di kalangan kita yang dah lupa
bagaimana lelaki itu datang jumpa dengan Nabi SAW, boleh rujuk muka surat 347. Okey, muka surat 347 dan terjemahannya berada pada muka surat 348. Yang menceritakan kepada kita lelaki itu datang dalam keadaan yang tidak kita dapati dia itu menunjukkan tanda-tanda orang yang datang daripada jauh. Dan lelaki ini juga tunjukkan kepada kita bahawa dia itu tidak dikenali oleh sesiapa pun di kalangan para sahabat pada waktu tersebut. Mereka tengok tak kenal orang ni, macam kita tak pernah jumpa. Kemudian tengok dia ni bajunya bersih, kan, rambutnya kemas. Dia tidak dilihat sebagai seseorang yang datang daripada perjalanan yang jauh. Sebab kenapa pentingnya perkataan tidak dilihat pada perjalanan yang jauh? Kerana kalau dia penduduk Madinah, kalau dia daripada orang Madinah, kita pasti kenal. Itu satu. Dan kedua, kalau dia orang yang daripada perjalanan yang jauh, pasti kita nampak ada kelelahan pada diri orang itu. Nampak jelas dia itu daripada orang yang travel jauh, kan. Kita nampak muka dia penat, datang jumpa dengan Nabi. Tapi ni sekarang dia datang dalam keadaan yang begitu bersih. Tidak ada tanda-tanda bahawa dia itu orang yang dari perjalanan yang jauh. Keadaan dia begitu cantik dengan bajunya yang putih bersih tu. Di sini apa yang berlaku? Umar bin Al-Khattab, iaitu ayah kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ini, ceritakan kepada kita. Yang mana saya nak bawa balik tentang jalan cerita ini supaya tak terlost. Yang mana Abdullah ibn Umar ceritakan kembali kepada Yahya ibn Ya'mar dan juga Humaid. Jadi Abdullah ibn Umar, dia beritahu kepada Yahya ibn Ya'mar dan Abdullah dan Humaid, ayah dia cerita lelaki ini datang kepada mereka dalam keadaan yang tidak menunjukkan tanda-tanda daripada musafir yang jauh. Kemudian lelaki ini juga tidak dikenali oleh mereka. Lalu apa yang berlaku? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lelaki ini terus duduk di hadapan Nabi. Dia mendekatkan lututnya pada lutut Nabi. Kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi. Ini kita baru masuk kepada perkataan ini. Okey, wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi. Dan dia pun meletakkan di slide ni, yelah, minta maaf, orang buat slide bagi-bagi buta. dia tersilap type. Dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Imam An-Nawawi ketika dia mensyarahkan hadis ini, dia kata maksud daripada perbuatan ini ialah orang tersebut, iaitu lelaki itu tadi, bila dia duduk di hadapan Nabi SAW, yang mana dia mendekatkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi SAW, dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya sendiri. Lalu duduk seperti seorang pelajar. Wallahu a'lam. Okey. Wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya menurut kepada syarah yang dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Lelaki itu dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya sendiri. Kerana ada juga di kalangan para ulama hadis yang mereka faham lelaki ini meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi. Ada yang berpendapat begitu. Tapi kalau kita merujuk kepada pendapat Imam An-Nawawi di sini, lelaki yang datang ini, dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya sendiri. Dan Imam An-Nawawi dia lebih suka dengan pendapat ini. Wallahu a'lam. Sebab kita pun, kalaulah lelaki itu dia letakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi dalam keadaan yang mana tidak dikenali, dia tu orang yang asing, kan.
mesti macam, kenapa letak tangan dekat peha kita ni? Kita pun jadi rasa tak selesa kan keadaan itu berlaku. Jadi untuk memahami hadis ini ataupun peristiwa ini dengan selamat lah, maksud saya dengan selamat tu dengan baik, kita kata lelaki ini dia letakkan kedua telapak tangannya di atas peha dia sendiri. Bukan dia letak pada atas peha Nabi SAW. Okay, wallahu a'lam bishawab. Okay muslimah, itu saja perbincangan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahannya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman, dan saya harap jelas perbincangannya walaupun agak ringkas perbincangan pada pagi ini. Tak mengapa, nanti kita akan sambung perbincangannya untuk minggu depan, sebab ada banyak lagi yang akan kita bincangkan di sini, dan kita akan bawa perbincangannya pada minggu hadapan insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan juga kelapangan masa untuk kita bertemu pada minggu hadapan. Terima kasih sekali lagi kepada muslimah semuanya. Selamat menjalani ibadah puasa, selamat berterawih pada malam ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan untuk beramal ibadah di bulan Ramadan, untuk melaksanakan tarawih kita, untuk berpuasa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kepada kita dengan kekuatan sepanjang bulan Ramadan ini agar kita mendapat pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin. Okey, saya tutup pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.